Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Bapak Ibu Tuan-Puan di mana juga kita berada bersama lagi dengan Pak Haji dalam Radio Klasik pagi ini. Alhamdulillah ya. Kita menyambut hari dengan penuh kegembiraan, dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kita. Ya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah ini mereka sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak ada orang yang mengalami kematian yang menginginkan mati semula. Dimatikan semula ya, kerana nikmatnya kematian sebagai seorang syuhada. Ya, para syuhada ialah orang yang memperjuangkan, yang menjual dagangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli jiwanya. Allah membeli jiwanya. Ya, kita masih ingat lagi cerita Masyitah ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang tukang sisir rambut anak pada Fir'aun ya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, keimanan itu tak pernah mengira di mana juga dia berada. Ya, kadang-kadang kita tak dapat nak menebak ya orang-orang yang Allah berikan keimanan, dan dengan keimanan mereka bertahan. Dengan keimanan mereka meneruskan kehidupan. Walaupun di atas duri-duri yang tajam, tetapi perjuangan mereka terus maju ke hadapan. Dan bagaimana saudara kita di Cianjur yang Allah berikan ujian dengan gempa yang sangat dahsyat ya, Masya Allah. Teman-teman kita yang berada di Cianjur terus berjuang ya, sama-sama untuk tolong menolong ya bagi saudara kita yang diuji ini. Insya Allah kita yakin bahawa kesabaranlah jawapan pada segala ujian. Selagi kita tidak sabar ya, selagi kita melihat musibah sebagai musibah yang tidak ada kesabaran di baliknya, maka kita akan ditimpa dengan keresahan sepanjang kehidupan. Ya, kekurangan air, makanan, bukan hanya sekadar itu saja ya, bahawa sepatu selipar itu pun kurang, Masya Allah ya, perlu kepada tenda-tenda, rumah sudah hancur. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang solat hari Jumaat di atas runtuhan bangunan. Hari ini Pak Haji berada di Jambi ya, kota Jambi, satu provinsi di Sumatera ini. Kawasan penanaman sawit yang luas. Dan terima kasih pada peserta-peserta yang mengikuti program TFT di Jambi ini. Masya Allah ya. Minat sekali mereka mengikutinya. Dan melihat bahawa ini adalah satu potensi bagaimana untuk melakukan perawatan bagi pesakit-pesakit yang ditemui pada setiap hari. Ya, pagi ini kita akan membicarakan tentang satu produk, iaitu anxiety ya. Satu hari satu produk, dan alhamdulillah insya-Allah Pak Haji sudah bersiap sedia. Mana teman-teman, mari kita menyemak satu persatu tentang perbincangan anxiety spray. Ya, kita malah bicara tentang anxiety spray ya. Anxiety spray, subhanallah, satu produk yang paling laris. Apakah tanda-tanda orang yang ada anxiety ni ya? Anxiety ni adalah kekhawatiran. Khawatir tiba-tiba muncul. Tak boleh bawa mobil. Kalau dulu biasa pernah bawa mobil, sekarang tak boleh bawa mobil. Malah rasa bimbang, rasa takut dan ingin menyendiri. Tanda-tanda yang telah Pak Haji tuliskan di sini, di dalam nota ini, yang pertama kalau kita tengok di sudut fizikal, jantung dia berdebar-debar, berpeluh, ya, berkeringat, mual dan ingin muntah, sukar nak bernafas. Kemudian dia punya rasa seperti hendak pitam atau pingsan. Ya, memang betul ya, ini rasa macam panic attack.
Itulah dia anxiety. Sebenarnya apa anxiety ni? Masalah perasaan, masalah kejiwaan. Dan boleh juga kalau emosinya takut, cemas, gelisah, tak tenteram, berat hati, tak gembira lah hari-hari yang dilaluinya. Ada seorang guru, dia ceritakan, saya kena anxiety. Macam nak gila katanya. Bila dapat produk spray anxiety ni, saya spray saja satu hari tu. Berapa kali ingat saja spray, ingat je spray. Alhamdulillah. Katanya satu hari saya rawat dengan cara begitu, pulihnya sangat cepat. Biasanya orang anxiety ni dia rasa nak menyendiri dalam bilik sendirian, tak mau jumpa orang. Dan begitu juga dia dapat gangguan tidur. Yang jadi masalah kepada orang anxiety ni, fikirannya itu berulang-ulang saja. Fikir masalah, dia kurang fokus. Fikir masalah yang kecil pun kadang-kadang jadi berhari-hari. Ya. Kalau suami tak faham masalah ni. Yang penting itulah, suami pun kena belajar juga bahawa anxiety ni penyakit perasaan. Jadi apa yang akan dapat bila mengambil anxiety spray ni? Sebelum tu bagi ajar lu cara guna cara guna anxiety spray kalau boleh ya. Kita berspray saja di muka, di wajah kita dan juga di dalam mulut kita. Berterusan. Sehari berapa kali Pak Haji? 2 atau 3 kali? Oh, tidak ada kalinya. Berapa banyak? Makin banyak lagi bagus. Ya, supaya sentiasa tenang, tidak cemas, tidak panik. Ya. Atau dispraykan dalam air, minum pada waktu malam sebelum tidur. Kerana anxiety ni akan buat tidur kita sangat-sangat berkualiti. Seperti mana yang Pak Haji sebutlah, bahawa tidur itulah jalan penyembuhan. Apakah orang yang kesurupan ataupun orang yang lupa, yang dikatakan kerasukan jin itu juga anxiety? Apakah itu adalah implikasi daripada anxiety? Ya, itu adalah hujung-hujung daripada anxiety. Kesurupan itu juga adalah anxiety. Benar. Jadi oleh sebab itu bagi mereka-mereka yang merawat, menjadi perawat, ya, yang meruqyahkan orang sakit ini, ya, jangan lupa berikan anxiety juga. Dan paling minimal ya, bagi orang-orang yang mempunyai masalah jiwa ni, mereka susah untuk tidur pada waktu malam. Jadi apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita buat ialah kita berikan anxiety. Ya, anxiety ini ya sejauh daripada pengalaman Pak Haji berjalan daripada satu tempat. Anxiety ini bukan masalah biasa ya. Dia sudah jadi satu macam epidemik. Satu penyakit menular. Subhanallah ya. Di mana-mana juga tempat yang Pak Haji pergi akan temui masalah anxiety. Bukan hanya sekadar pada anak-anak, tetapi orang dewasa, ibu-ibu ya, termasuk juga bapa-bapa yang mengalami masalah anxiety. Jadi apakah ini long COVID ataupun ini memang akan berlaku kerana gangguan daripada HP atau handphone? Jadi apa yang Pak Haji lihat ini ialah bahawa anxiety ini adalah merupakan penyakit di akhir zaman ini. Penyakit apa? Penyakit gangguan tidur. Daripada gangguan tidur itulah yang mencetuskan bermacam-macam halusinasi. Fikir macam-macam. Fikir yang aneh-aneh. Dan akhirnya berlakulah pergaduhan ya. Kadang-kadang suami isteri itu bergaduh. Tidak ada isu sebenarnya. Tetapi oleh kerana masalah anxiety ini menyebabkan ya timbul perasaan yang tak enak. Rumah tangga yang dulunya bahagia sudah pun menjadi
tak bahagia lagi. Cepat-cepat ya ambil anxiety. Spraykan dalam air minuman keluarga. Semua minum. Memang betul ya, orang yang sudah kena anxiety ni hilang semangat hidup. Tak mau lagi nak hidup. Apalagi nak bersosial, jumpa orang. Ya, dalam bilik saja. Itulah dia. Dan ada setengah yang takut. Nak ke kamar mandi pun takut. Minta ditemankan. Ada pula yang terjadi dalam bentuk was-was. Dan yang lebih banyak ada yang ya orang kata tak fokus apa yang dicakap, tak faham. Ya, keadaan ini berlanjutan sampai gangguan tu pada anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak pun jadi anxiety sama. Allahu Akbar. Ya, Pak Haji jumpa banyak daripada kisah-kisah anxiety ni. Ya, kadang-kadang suaminya sakit. Ya, sakit tapi isteri kena anxiety. Cuba bayangkan. Ini benar ini cerita benar. Suaminya sakit, kadang-kadang tak berdaya, isteri anxiety pula berada dalam kamar saja. Ini diceritakan oleh seorang puteri kita yang sedang belajar cerita bagaimana keluarganya. Jadi maka bagaimana anak ini dia juga turut menderita jiwanya. Ya, Masya Allah ya. Tapi Alhamdulillah ada teman-teman yang baik, ada guru-guru yang baik yang sentiasa memberikan nasihat. Kerana agama itu adalah nasihat. Hanya orang yang berada dalam situasi ini saja yang faham ya. Bagi orang lain apa kata ya, dalam bahasanya mengatakan berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Dan terima kasih Pak Haji ya pada peserta-peserta daripada Kerinci ya, jauh perjalanan hadir juga untuk mengikuti program di Jambi ni. Ya, cerita lagi pasal anxiety ni, memang suka nak tidur malam. Kemudian ya, kita tahu bahawa kemurungan ini membuatkan ketakutan dan ragu-ragu. Ragu-ragu apa ya? Tak tahulah yang orang yang Pak Haji telah jumpa ya, mereka ragu-ragu tentang hidup, ragu-ragu tentang keputusan. Biasanya mereka hidup dalam alam mereka sendiri. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kalau kena anxiety, bagaimana nak menasihati anak-anak? Bagaimana nak jadikan rumahku syurgaku? Dan kita lihat bagaimana kegelisahan berlaku pada anak-anak itu sendiri. Jadi inilah yang selalu Pak Haji fikirkan. Ilmu yang sedikit ini kenapa kita tak boleh panjang-panjangkan? Ramai orang yang memerlukan di luar sana. Dengan anxiety, spraykan di wajah. Banyak masalah dapat selesai. Ya, anxiety ini juga digunakan untuk meningkatkan semangat hidup. Ya, semangat hidup. Kerana orang yang kena anxiety ini, semangat pun sudah hilang. Entah ke mana. Sudah tidak mahu lagi. Tidak ada lagi cahaya warna-warni. Malah tidak ada lagi harum-haruman dalam hidupnya. Kalau kita berkawan dengan orang anxiety, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita fahamlah. Kena faham sungguh-sungguh. Ya, jangan kita ni kadang-kadang kerana tak faham ya, kita selalu membangkang perasaannya yang salah itu. Dia tak faham. Dia tak mengerti. Kalaupun kita tunjukkan, dia tak boleh dapat petunjuk. Kenapa? Kerana dia berada dalam dunianya sendiri. Ya, seperti orang yang berada dalam sebuah rumah yang terbakar. Kalaupun kita menjerit lari, dia tak akan melarikan diri kerana dia sedang tidur. Tapi bila dia sudah terjaga, dia melihat api tersebut, dia akan melarikan diri.
Soalannya orang anxiety ni dalam keadaan tidur. Bagaimana nak menjagakannya? Ya, itu dia anxiety free. Tolong ya, tolong kita perpanjangkan produk ini, bantu orang kesihan hidup yang berada dalam tutupan, yang tidak memberikan satu hubungan sosial dengan luar, dan akhirnya ya lingkungan akan merasa sebuah kehilangan pribadi. Kalau dulunya rajin berbual, rajin bertanya, sekarang sunyi, beku dan tidak seperti dulu. Ya, orang-orang yang kesurupan, ya, orang-orang yang lupa menjerit-jerit dan sebagainya, histeria, ya, juga kita gunakan herba ini. Dan selalunya dibuat sebagai magic water. Masukkan satu spray ke dalam air 500 ml Super Brain dan satu spray anxiety digoncang 53 kali. Dijadikan magic water, diberi minum pada anak-anak perawat malam. Masya Allah, ya, ingatannya menjadi semakin kuat. Ya, inilah dia yang perlu kita perjelaskan, yang perlu kita mengambil pelajaran. Dan pada hari ini jangan lupa bersama dengan Pak Haji Online boleh mendapatkan offer khusus untuk anxiety hari ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkannya, insya-Allah. Terima kasih semua yang telah mengikuti bersama Radio Klasik Pak Haji. Doakan kita berjaya dunia dan akhirat.